Tawaran MiG-35 NATO Designation Fulcrum Foxtrot yang dibangunkan oleh Russian Aircraft Corporation itu ditunjangi oleh syarikat tempatan Aerospace Technology System Corp Sindahan Berhad yang berpengalaman dalam menyelenggara pesawat MiG-29 dan Sukhoi milik TUDM. Dipetik dari Defense Security Asia, sebagaimana yang dilaporkan oleh sebuah media tempatan, pesawat pejuang MiG-35 turut menyertai tender Kementerian Pertahanan untuk mendapatkan sejumlah 18 buah pesawat fighter trainer light combat aircraft untuk tentera udara diraja Malaysia. Sebenarnya, minat Rusia untuk membekalkan pesawat MiG-35 kepada Malaysia sudah pun diketahui sejak 2019 menerusi kenyataan yang dikeluarkan oleh pengarah Russian Federal Service for Military Technical Cooperation Dmitry Sugais. Beliau memberitahu agensi berita negara itu Sputnik tentang minat Rusia untuk menyertakan pesawat MiG-35 dalam tender Fleet LCA TUDM. Pihak Rusia sedang menimbangkan kemungkinan perseorangan ekspor agensi kerajaan Rusia yang bertanggungjawab tentang ekspor senjata menyertakan pesawat pejuang MiG-35 bagi memenuhi tender TUDM bagi Fleet LCA, katanya. Rusia juga bersedia untuk mengambil semula kesemua pesawat MiG-29N milik TUDM dan menggantikannya dengan pesawat MiG-35 sekiranya Malaysia memilih pesawat itu sebagai calon pesawat Fleet LCA-nya. Untuk pengetahuan semua, MiG-35 bukanlah sebuah pesawat pejuang yang baru, tetapi ia adalah pesawat yang telah dinaik taraf daripada pesawat MiG-29M dan MiG-29K dengan rangka kapal terbang yang sama, sebagaimana pesawat MiG-29 yang direka bentuk ketika era Perang Dingin. Bagaimanapun, terdapat satu persoalan yang lebih penting berkenaan tawaran Rusia untuk membekalkan pesawat pejuang MiG-35 kepada Malaysia. Persoalannya, adakah wajar Malaysia membeli pesawat pejuang MiG-35 meskipun Rusia, negara asal pesawat itu sendiri, tidak membeli pesawat pejuang terbabit di dalam skala yang besar untuk digunakan dalam tentera udaranya? Laporan media antarabangsa mengatakan, sejak melakukan penerbangan sulungnya 4 tahun lepas, Moskow setakat ini hanya memperoleh 6 buah pesawat MiG-35 dalam versi 1 dan 2 tempat duduk, dan itu pun untuk tujuan ujian dalaman sahaja. Bukan itu sahaja, usaha Rusia untuk memasarkan pesawat MiG-35 itu ke negara-negara luar juga tampak buntu setakat ini, dengan hanya Mesir dilaporkan bersetuju untuk mendapatkan pesawat kombat keluaran RAC itu setakat ini. Ketika ini, Rusia sedang melobi kuat untuk menjual pesawat MiG-35 itu kepada Argentina, tetapi itu pun masih berada di awang-awangan dan tiada kepastian, dengan negara Latin Amerika itu juga meninjau kemungkinan mendapatkan pesawat JF-17 tanda yang dibangunkan oleh Pakistan dan China. Rundingan untuk menjual MiG-35 kepada Argentina juga hanya gain traction selepas cubaan Buenos Aires untuk mendapatkan pesawat FA-50 yang dibangunkan oleh Korea Aerospace Industry (KAI) gagal selepas dihalang oleh kerajaan Britain. Mungkin Argentina terpaksa memikirkan alternatif pesawat yang lain selepas cubaannya mendapatkan pesawat FA-50 itu dihalang oleh Britain. Cubaan Rusia untuk menjual pesawat MiG-35 kepada India, antara negara pengguna pesawat pejuang Rusia yang amat besar, juga telah gagal, dengan New Delhi juga menunjukkan minat kepada pesawat-pesawat lain. India juga adalah pengguna pesawat MiG-29 yang besar. Kesimpulannya, adakah pesawat MiG-35 telah gagal menembusi pasaran ekspor sebagaimana yang dinikmati oleh pesawat MiG-29 yang telah menikmati pelbagai kejayaan dengan banyak negara di seluruh dunia membeli dan menggunakan pesawat pejuang itu sehingga kini? Bagaimanapun, Rusia gagal meniru kejayaan yang dinikmati oleh MiG-29 itu dengan MiG-35. Walau bagaimanapun tidak dapat dinafikan bahawa pesawat MiG-35 itu adalah sebuah pesawat yang moden dan berkeupayaan tinggi. Pesawat MiG-35 itu dilengkapi dengan radar Zuma. Pesawat Rusia itu dikatakan boleh mengesan sasaran udara sejauh 160 km, manakala bagi sasaran laut pula, ia boleh mengesan sasaran sejauh lebih 300 km. Pesawat itu boleh dilengkapkan dengan thrust vector sebagai option. Pesawat MiG-35 ini boleh disesuaikan dengan sistem persenjataan buatan Rusia atau negara asing atau sistem defensif yang lain bagi memastikan combat survivability yang tinggi. Pesawat MiG-35 ini datang dalam dua versi, iaitu MiG-35 1 tempat duduk dan MiG-35D 2 tempat duduk. Bagi peluru-peluru berpandu, pesawat MiG-35 ini berkemampuan untuk melancarkan pelbagai peluru berpandu, termasuk peluru berpandu anti kapal KH-31A, peluru berpandu anti radiasi KH-31B, peluru berpandu KH-29TE dan bom pintar KAB-500KR. Selain bom-bom pintar yang lain, pesawat ini juga dilengkapi dengan external optical laser targeting port. Sekiranya anda mempunyai sebarang pendapat ataupun cadangan, sila kongsikan di ruangan komen yang disediakan di bawah. Terima kasih kerana menonton dan jangan lupa tekan butang like, share dan subscribe sebagai tanda sokongan anda kepada channel kecil ini.